itu tuduhan gila kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebar dengan meluas dan penentangan pihak musyrikin Mekah juga sangat kuat. Pemimpin-pemimpin Quraisy mengatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diturunkan Az-Zikr yakni Al-Quran kepadanya gila. Ayat 6. Wa qalu ya ayyuhallazi nuzzila alaihi adh-dhikru innaka lamajnun. Pemimpin-pemimpin Quraisy yang memperolok-olok dan mempermain-mainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang beriman diancam dengan kebinasaan seperti yang telah berlaku kepada kaum Lut, Ashabul Aikah dan Ashabul Hijr. Di dalam suratul Hijr juga terdapat tasliyah, berita gembira dan pujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa dalam masa beberapa tahun sahaja lagi pemimpin-pemimpin Quraisy yang sombong itu akan menyesali perbuatan mereka dan mereka nanti akan berkata, alangkah baiknya kalau mereka dahulu Islam. Ayat 2. Rubama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin. Ramalan yang diberikan telah menjadi kenyataan tahun kedua hijrah, di mana pemimpin-pemimpin besar Quraisy telah dibinasakan dalam peperangan Badar. Ia juga telah menjadi kenyataan pada tahun ke-8 hijrah, di mana berlakunya pembukaan Mekah. Kebanyakan kandungan suratul Hijr turun selepas surah Ibrahim, iaitu pada bahagian 4 dan terakhir kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mekah, sekitar tahun 11 hingga 13 kenabian. Sesetengah ayatnya pula besar kemungkinan diturunkan lebih awal, iaitu ketika perisytiharan umum agama Islam diberikan, seperti ayat 94. Fasda' bima tu'mar. Berkaitan surah Al-Hijr dengan surah sebelum dan selepasnya. Pertama, di dalam surah Ibrahim sebelum ini, gambaran ayyamullah telah pun diberikan secara kasar dan umum. Di dalam surah Al-Hijr ini, pengikut-pengikut setia iblis yang terkutuk terdiri daripada pemimpin-pemimpin dan pembesar-pembesar Quraisy yang selalu memperolok-olokkan perjuangan Rasulullah SAW, difahamkan dan diberitahu bahawa mereka juga mungkin ditimpa azab dan dibinasakan seperti kaum Lut, Ashabul Aikah dan Ashabul Hijr kerana mendustakan rasul-rasul yang diutuskan kepada mereka. Kedua, di dalam surah An-Nahl selepas ini dibuat perbandingan di antara pimpinan Quraisy yang durjana dan pimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat yang soleh. Di akhir kedua-dua surah dinyatakan adab dan disiplin dakwah dan tabligh di samping diberikan berita gembira dan bimbingan kepada orang-orang Islam. Beberapa kata kunci dan tema utama surah. Pertama, Empat perkara disebutkan di dalam surah Al-Hijr berhubung dengan kebinasaan bangsa-bangsa. A. Ia mempunyai waktu dan tempoh tertentu. Apabila sampai ajal, yakni masa bangsa-bangsa berkenaan tidak lagi diberikan peluang. Ayat 4 dan 5. وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ. B. 2500 tahun sebelum Masihi, Ashabul Hijr, yakni kaum Thamud, telah mendustakan Rasul mereka. Mereka telah dimusnahkan oleh Allah dengan satu tempikan kuat yang luar biasa. Pada ketika itu, hasil usaha dan harta benda mereka tidak berguna apa-apa untuk mereka. Ayat 83 dan 84. فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. C. 2100 tahun sebelum Masihi, kaum Lut telah dibinasakan. Mereka adalah golongan homoseksual. Negeri mereka diterbalikkan Allah dan mereka dihujani dengan hujan batu dan api. Al-Quran menyebutkan bahawa pada peristiwa yang berlaku itu terdapat pengajaran kepada orang-orang yang berakal. Ayat 75. فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْمُتَوَسِّمِينَ. D. Pada 1400 tahun sebelum Masihi, Ashabul Aikah, yakni kaum Nabi Shu'aib, telah dibinasakan. Mereka adalah satu kaum yang zalim. Allah telah menghukum mereka. Ayat 78 hingga 79. وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ. Kedua, di dalam surah Al-Hijr diterangkan bahawa Al-Quran bukan kalam orang gila. Sebaliknya, ia adalah satu kitab yang dapat dibaca dengan terang dan ia juga merupakan mukjizat yang hidup. A. Ayat pertama. Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitabi wa Qur'anim mubin. B. Kepada orang-orang yang memperolok-olokkan Al-Quran, dikatakan dengan jelas bahawa Tuhan yang mencipta alam semesta yang menurunkan Az-Zikr, yakni Al-Quran, itulah yang akan menjaganya. Ia bukan percakapan orang gila yang akan hilang dan lenyap dengan mudah saja. Ayat 9.
Inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafizun. Jadi satu perkara kena ingat ya, beberapa kali disebutkan al-dhikra di dalam surah ni dengan makna Al-Quran. Sebab Al-Quran sifat dia tu ialah mengingatkan manusia. Mengingatkan manusia. Itu nama sifat bagi Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun. Dan tadi sudah disebut dah juga al-dhikr dengan makna Al-Quran itu. Teruskan. Ketiga, di dalam surah Al-Hijr ini juga Rasulullah SAW dipujuk dan dihiburkan tasliyah dengan dikatakan bahawa engkau bukan Rasul yang pertama telah diperolok-olok dan dipermain-mainkan oleh umatnya. Bahkan Rasul-Rasul terdahulu juga telah diperolok-olok dan dipermain-mainkan. Ayat 11. وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. Rasulullah SAW ditenangkan bahawa Allah sahaja sudah cukup untuk membela dan melindungimu daripada orang-orang yang memperolok dan mempermainkanmu. Ayat 95. Inna kafainakal mustahzi'in. Keempat, perkataan mujrimin yang tersebut di dalam surah Al-Hijr membawa pengertian yang sangat penting. Bangsa mujrim, yakni durjana, yang memperolok-olokkan para rasul dan mengatakan Rasulullah sebagai orang gila tidak akan beriman. Ayat 12. Kadzalika naslukuhu fi qulubil mujrimin. Para malaikat yang diutuskan untuk membawa berita gembira akan mendapat anak kepada Nabi Ibrahim juga diutuskan untuk membinasakan kaum Lut yang mujrim, yakni durjana. Ayat 58. Qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin. Sekejap. Jadi ni kan tadi dah ada dalam carta kita tu. Ini tanda-tanda adanya pembalasan baik dan buruk bagi amalan manusia itu. Antaranya semua kalau kita tengok dalil afaqi, dalil anfusi, dalil tarikhi, semuanya menunjukkan begitu. Contohnya bila malaikat ni pergi bawa berita gembira kepada Nabi Ibrahim bahawa beliau akan mendapat anak setelah kira-kiranya pada umur yang pada adatnya tidak dapat anak lah pada ketika itu. Dia pun gembira, sukalah, isterinya pun suka. Itu sudut gembira. Sudut gembira, berita baik. Berita baik. Di sebalik berita baik itu ada lagi kerja kamu. Fama khatbukum ayyuhal mursalun. Apa kerja kamu hari ini selain daripada itu? Ada, iaitu nak membinasakan kaum Lut. Nak membinasakan kaum Lut, dia cerita. Itu tugas kami seterusnya. Itu berita buruk. Balasan buruk. Balasan baik dan balasan buruk. Atas dunia ni pun dah ada dah. Atas dunia ni pun ada dah. Memang itu termasuk dalam sunnatullah. Begitu juga di akhirat besok, ada balasan baik dan balasan buruk. Ada berita baik dan ada berita buruk. Kepada sesetengah manusia, mereka mendapat berita baik. Setengah manusia pula mendapat berita buruk. Dua tu ya. Dalam hidup dunia dan di akhirat ni dua tu ya. Jadi kita tengok, bila begitu, pergilah. Mereka cerita, semua orang yang beriman dengan Nabi Lut keluar semua. Cepat-cepat keluar. Sebelum pagi. Keluarlah, lari semua, lari. Kecuali isteri Nabi Lut. Dia tak keluar. Tuhan dah cerita. Dalam Quran ni pun ada cerita. Sebab apa? Dia terlibat sama dengan kaum dia. Dia bersekongkol dengan kaum Nabi Lut. Dia menyokong minat ataupun kesukaan kaum Lut itu. Dengan sebab itu, dia tertinggal di belakang dan termasuk dalam orang-orang yang dibinasakan. Ini juga balasan baik dan balasan buruk. Orang yang baik, Allah akan selamatkan. Orang yang tidak baik, walaupun dia tu dekat dengan orang yang baik sekalipun, isteri orang yang baik, anak dan sebagainya, tak kira. Dia tak akan termasuk di kalangan orang yang binasa. Kalau di akhirat besok pun gitu, yang baik tu masuk syurga. Yang buruk, walaupun anak, walaupun isteri, walaupun siapa pun akan masuk neraka. Memang begitu peraturan Allah Subhanahu Wa Taala. Memang begitu sunnatullah. Jadi kalau kita tengok dalil afaqi, contohnya, kita dah sebut dah sebelum ni sikit. Dalil afaqi ni, tengok air. Ada sudut baik dia. Air.
Kita minum air, kita siram tanaman kita dengan air. Tak ada air, tak boleh hidup tanaman-tanaman dan binatang-binatang ternakan kita. Air sangat penting dalam kehidupan kita. Tetapi air ini, bila dia mengamuk, ada ketikanya menjahanamkan tanaman-tanaman tadi. Menjahanamkan manusia, memusnahkan manusia, mematikan manusia. Hanyut habis, kena air. Bila dia kuat air, itulah air. Mana dia ada sudut baik, ada sudut tak baik. Ada sudut menggembirakan, ada sudut yang menyedihkan manusia. Dia ada sudut tu. Semua kalau kita tengok angin baik untuk kita. Biasanya selesa, sukalah kita dapat angin sejuk. Tetapi angin itu ketika dia mengamuk, itulah sudut buruk dia. Nak ceritanya, itu dalil afaqi. Kita tengok sekeliling kita. Kita tengok sekeliling kita. Yang biasanya langit menurunkan hujan, menurunkan rahmat. Tetapi cuba tengok kaum Lut. Daripada langit tu sijil, api, batu api turun daripada langit. Jadi itu yang buruk dia. Kadang-kadang Allah SWT tunjuk pada kita dalam dunia ini. Dan itu menjadi sejarah. Salah satu yang termasuk dalam ayyamillah. Sejarah manusia catat begini. Itulah sudut baik buruk tu sentiasa ada. Sentiasa ada. Baiklah, kita pergi lagi. Teruskan. Kelima, Surah Al-Hijr telah memberi gambaran yang ajaib dan luar biasa tentang planet bumi apabila di dalamnya tersebut bahawa Allah telah menjadikan setiap benda di bumi dengan cukup seimbang. Setiap zarah dan unsur di bumi ditimbang dengan timbangan yang rapi. Ayat 19. Wal arda madadnaha wa alqayna fiha rawasiya wa anbatna fiha min kulli syai'in mawzun. Itu dalam keadaan biasa. Bumi ini nikmat untuk kita. Bumi banyak sekali sudut baik dia. Kita boleh duduk dengan tenang di atas bumi. Kita dapat hasil-hasil tanaman, buah-buahan daripada bumi. Banyak lagi. Tapi bumi juga yang menguburkan kita. Ada ketika-ketikanya manusia ditelan bumi. Bumi, tanah runtuh secara besar-besaran berlaku. Seperti berlaku di mana-mana lah. Di Turki baru ni gempa bumi berlaku. Bumi ini juga yang menjadi tempat perkuburan manusia. Itu nak cerita sudut baik dan buruk. Perhatilah, setiap benda di sekeliling kamu ni memberi gambaran itu. Ada sudut baik dia, ada sudut buruk. Begitulah juga kamu. Ada amalan baik, ada amalan buruk. Amalan baik, balasannya baik. Amalan buruk, balasannya buruk. Tapi dalam dunia ni, tak semestinya orang tu jahat. Dia dapat bala Allah SWT. Tak semestinya. Sebab itu sebagai satu ujian saja. Tapi kalau di akhirat, itu yang tepat. Dunia ni belum pasti lagi. Orang yang terlibat di dalam sesuatu malapetaka tu, mesti dia jahat ke? Tak mesti. Boleh jadi kerana orang lain jahat, tapi dia cuai, dia tidak berperanan, dia tidak menegur. Itulah dalam Quran sebut, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Takutlah kepada hari yang mana ujian Allah itu akan datang bukan sahaja mengena orang-orang yang zalim saja, tapi habis kena. Itu benarnya, itu tak tahan dalam dunia ni. Kita tak ada salah apa, tapi kita kena juga. Sebab apa? Kita tidak berperanan. Kalau katakanlah kita ni orang baik, memang kita tidak itu. Itu ujian, kita nak mati dengan cara begitulah. Dia adalah jadi sebab mati. Lepas tu dalam hadis disebut Allah SWT bila bangkit nanti dia kira lah. Dia tahu ni orang tidak bersalah, ni orang itu, tapi dia nak mati pada masa itu. Matilah. Seperti COVID yang baru lepas, ada lagi sekarang ni pun. Berapa ramai mati? Sampai masa dia. Tidak mesti dia orang jahat. Tak semesti. Tapi sampai masa dia, begitulah. Jadi dalam dunia ni ada baik buruk. Kadang-kadang buruk balasan kepada orang yang memang jahat. Baik balasan kepada orang yang memang baik. Tapi kadang-kadang tidak begitu. Sebab ini bukan tempat pengadilan yang sebenarnya. Tapi di akhirat besok tepat. Orang-orang yang baik tentu akan dapat baik, balasan baik. Tak ada dah tersalah tu. Kemungkinan dapat yang buruk tu. Orang-orang yang jahat akan dapat balasan yang buruk. Tak ada kemungkinan dah tersalah ke akan dapat balasan yang baik.
Tidak begitu. Macam dunia boleh jadi. Orang yang tidak layak pun dapat kebaikan, dapat anugerah, dapat pangkat, dapat sanjungan dan dapat gaji besar, duit banyak. Padahal dia tidak layak pun. Boleh berlaku gitu. Boleh berlaku. Orang-orang yang baik sepatutnya dapat bagus, tapi dia tak dapat. Tapi secara umumnya begitulah. Mengikut pengiktirafan manusia biasalah. Dia nampak baik apa? Misalnya bersukan, mengharumkan nama negara, baiklah tu. Maka dia dapatlah anugerah, dia dapatlah pingat, dia dapatlah begitu begini. Tetapi betulkah begitu? Betulkah begitu? Banyak lagi tu kena bincang. Tepatkah begitu? Atau tidak? Penari-penari, ratu cantik pun dapat anugerah, dapat penghargaan juga, dapat duit juga. Tapi betulkah begitu? Yang manusia anggap bagus, patut diberi itu. Betulkah begitu? Berapa banyak yang tidak betul? Yang salah bagi kita kata tak betul lah. Sebab mengikut hukum agama bukan sepatutnya begitu, dihargai. Ini orang-orang jadi ramai pula nak jadi calon. Sebab apa? Ada penghargaan, dapat duit. Senang nak dapat kerja gitu gini. Yang sepatutnya yang berjasa, yang berguna kepada umat tidak dihargai. Berapa banyak dalam dunia ini itu. Mana tidak ada keadilan dalam dunia ini. Keadilan yang sebenar. Kalau ada mengikut kacamata manusia masing-masing lah. Kalau orang kafir dia nampak elok macam itulah. Okey lah macam tu. Itulah sepatutnya. Tetapi tidak tepat banyak dalam dunia ni. Yang tepatnya balasan di akhirat. Baik buruk tu yang sebenarnya yang tepatnya di akhirat. Tunggulah di sana. Di sanalah kita akan dapat yang sebenar. Itu sebenarnya di sebalik semua cerita ni. Baca lagi. Teruskan. Keenam, di dalamnya juga didedahkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala hanya meletakkan sejumlah kecil sahaja daripada gedung kekayaannya yang tidak terduga banyaknya di planet bumi ini. Ia juga merupakan bukti yang jelas tentang kebijaksanaan Allah. Ayat 21. Wa in min syai'in illa 'indana khazainuhu wa ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lum. Ketujuh, di dalam surah Al-Hijj juga terdapat perbandingan di antara manusia ghawin, yakni terpesong yang termakan tipu daya iblis, dengan manusia muttaqin, yakni orang-orang yang menjalani kehidupan dengan penuh berhati-hati. Orang-orang yang terpesong itu mengikut iblis. Hamba-hamba yang soleh dan taat kepada Allah pula tidak terpengaruh dengan iblis. Ayat 42. Inna ibadi laysa laka alaihim sultanun illa man ittaba'aka minal ghawin. B. Iblis yang biadab telah bersumpah bahawa ia akan menyesatkan semua anak Adam dan akan menghiasi dunia di mata mereka sehingga mereka akan tertarik dengannya. Ayat 39. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la uwiyannahum ajma'in. Itulah serba ringkas tentang surah Al-Hijr. Kemudian kita pergi lagi kepada surah seterusnya, iaitu surah An-Nahl. Ini surah ni dari segi tertib di dalam Qurannya adalah yang ke-16. Bilangan ayatnya 128. Surah ini termasuk dalam surah Makkiyah juga. Bilangan paragrafnya ada 6 bilangan paragrafnya. Mesej utamanya iaitu perdebatan dengan orang-orang yang tidak mempercayai tauhid. Risalah tu maknanya perutusan nabi-nabi dan rasul-rasul daripada Allah. Dan hari akhirat. Dua tuntutan menerima Tuhan pencipta dan Rabb juga sebagai hanya layak disembah. Yang ketiga, arahan kepada orang-orang Islam supaya terus menyampaikan dakwah dengan penuh sabar, taqwa, hikmah dan ihsan. Inilah kandungan surah. Mesej utamanya nak cerita itulah. Paragraf 1 ayat 1 hingga 21, ayat 1 hingga 2, Al-Quran diturunkan untuk menyuruh manusia kepada tauhid dan memberi peringatan. Itu maksud Quran. Yang ketiga, ayat 3 hingga 21, dalil-dalil akli. Dalil-dalil berdasarkan akal, logik. Tentang tauhid khaliqiyah. Yani Allah sebagai pencipta, mana dalil-dalil yang logiknya, masuk akal. Paragraf 2, ayat 22 hingga 34, pendedahan kesalahan dan jenayah
yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy. Jadi sebenarnya ini contoh yang berlaku di zaman Nabi kita. Ya, jangan kita bataskan setakat tu saja. Banyak lagi orang-orang musyrikin lain, orang kafir lain dalam dunia ni, ada setiap masa di mana-mana pun. Jadi mereka pun sama. Tidak khusus dengan kafir Quraisy saja. Cuma ni contoh. Ni contoh. Jadi ayat 22 hingga 29, olok-olokkan orang yang tidak menerima adanya hari akhirat yang sombong. Dia duduk perlilah, dia duduk kata macam-macam. Apalah percaya kepada akhirat, mana boleh kita hidup balik, dah jadi debu, jadi tanah, mana nak boleh hidup balik, tak ada habis cerita dah kita. Itu dia kata, dia main-main, olok-olok. Ayat 30 hingga 32, pahala untuk orang-orang yang bertakwa. Ayat 33 hingga 34, akibat buruk orang yang tidak percaya kepada hari akhirat yang sombong. Itu akibat buruk. Orang yang tidak percaya kepada hari akhirat ni, ini satu kesalahan, jenayah besar kepada manusia yang macam tu. Paragraf 3 ayat 35 hingga 89. Ini banyak detailnya, 35 hingga 40. Jawapan kepada kritikan orang yang tidak menerima kerasulan dan akhirat. Ada jawapan di situ. Ayat 41 hingga 42, berita gembira untuk orang-orang yang berhijrah. Sebab tadi kita dah sebut dah, nanti kita akan baca selepas ni, dia sebelum hijrah. Dia macam persiapan untuk hijrah lah juga. Jadi ada berita gembira di situ. Ayat 43 hingga 47, peringatan kepada orang yang tidak menerima kerasulan, tidak menerima apa tu? Kerasulan. Keterangan ya. Tidak menerima ni keterangan. Ni sebelum keterangan tu apa? Kerasulan. Kerasulan. Dan keterangan tentang jawatan Rasul. Tentang jawatan Rasul ini kena kembang lagi lah sini, biar terang sikit. Ayat 48 hingga 60, dalil kebenaran tauhid dan menolak syirik serta dalil-dalil hari akhirat. Jadi surah Al-Hijr, surah An-Nahl ini banyak menekankan tentang kepercayaan kepada hari akhirat, hari kemudian. Ayat 61 hingga 65 menolak kekeliruan orang-orang yang tidak menerima adanya hari akhirat dan menerangkan hukum, menerangkan hikmat penurunan Al-Quran. Ayat 66 hingga 83, dalil-dalil tauhid rububiyah dan dalil-dalil akhirat. Ayat 84 hingga 89, menakutkan orang-orang yang tidak percaya kepada hari akhirat dan orang musyrikin dengan pemandangan hari kiamat yang dahsyat. Ini semua kena tengok situlah. Tengok sendiri, tengok yang ada terjemahan, tengok terjemahan, tengok. Itu sebagai panduan yang mudah untuk kita. Daripada ayat ni, sini, apa kandungannya, itu panduan. Paragraf 4, ayat 90 hingga 119. Daripada ayat 90 hingga 97, hak-hak Allah dan hak-hak hamba, khususnya berkenaan dengan sumpah dan arahan menyempurnakan sumpah. Jadi sumpah ni jangan main-main, jangan main-main sumpah ni. Itu ada disebutkan di sini. Ayat 98 hingga 105, panduan menyelamatkan diri daripada kejahatan iblis. Ayat 106 hingga 111, menghiburkan hati orang-orang mukmin yang teraniaya dan berita gembira kepada orang yang berhijrah, orang-orang yang berhijrah. Daripada ayat 112 hingga 113, perbandingan yang indah untuk balasan buruk kepada kekufuran nikmat. Ayat 114,
hingga 119 hukum-hukum halal haram ada di situ. Lepas tu paragraf 5 ayat 120 hingga 124. Daripada ayat 120 hingga 123 dalil daripada sirah Ibrahim untuk akidah tauhid dan sifat syukur. Lepas tu ayat 124, kenapa hukum hari Sabtu diberikan? Hukum hari Sabtu diberikan. Paragraf 6 ayat 125 hingga 128, arahan supaya berdakwah dengan penuh sabar, cekal, takwa, hikmah dan ihsan. Itu panduan di akhir surah. Itu dalam paragraf yang ke-6 daripada ayat 125 hingga 128. Baik, kita pergi kepada keterangan yang lebih terperinci berhubung dengan surah An-Nahl. An-Nahl itu maknanya lebah. Lebah yang mengeluarkan madu itulah, yang kita dapat madu tu, lebah tu. Itu jadi nama surah. Maknanya seseolahnya kalau kita jadi lebah ni berguna kepada orang lain lah. Membawa afiat, membawa apa yang berguna kepada orang lain. Teruskan, zaman diturunkan itu. Hazim. Zaman diturunkan. Surat An-Nahl juga diturunkan di peringkat terakhir kehidupan Rasulullah SAW di Mekah, kira-kira pada tahun ke-12 kenabian sebelum baginda berhijrah ke Madinah lagi. Di dalamnya terdapat galakan berhijrah kepada orang-orang Islam yang dizalimi, bersabar dan bertawakal. Di mana dia baca ni? Ini surah Isra. Tadi yang kita baca tadi yang mana? Yang ni ke? An-Nahl. Atas. An-Nahl. Baru pergi ni. Lompat jauh. Tadi kita baca catat An-Nahl kan? An-Nahl. Ni zaman diturunkan An-Nahl ini. Tadi yang saya ni melompat jauh. Baca. Sekali lagi baca. Zaman diturunkan. Zaman diturunkan. Surat An-Nahl juga diturunkan di peringkat terakhir kehidupan Rasulullah SAW di Mekah, kira-kira pada tahun ke-12 kenabian sebelum baginda berhijrah ke Madinah lagi. Di dalamnya terdapat galakan berhijrah kepada orang-orang Islam yang dizalimi, bersabar dan bertawakal. Beberapa ayatnya diturunkan ketika berlaku kemarau yang dahsyat di Mekah, iaitu pada tahun ke-7 kenabian. Sesetengah ayatnya pula diturunkan ketika para sahabat dizalimi dengan dahsyat sekali, seperti ayat ke-106 yang dikatakan ia diturunkan berkaitan dengan peristiwa yang berlaku kepada Ammar bin Yasir. Ayat itu membenarkan orang-orang Islam mengucapkan kalimah kufur untuk menyelamatkan diri dalam keadaan hati tetap teguh dengan iman. Sekejap. Jadi mengetahui sirah Nabi SAW dengan tepat yang sahih sangat membantu kita dalam memahami sesuatu surah ataupun ayat di dalam surah itu turun bila. Dengan sebab itu kita kena belajar juga sirah. Kena baca juga sirah Nabi SAW. Sebab Al-Quran ini dari segi tertib nuzul yang turunnya, dia bersesuai dengan keadaan Rasulullah, perjalanan hidupnya daripada awal sampai akhirnya. Jadi dengan kita mengetahui sirahnya, kita boleh tahu dia bentuk ayat yang macam ni berlaku kira-kiranya di peringkat mana semasa Rasulullah berada di Mekah. Ni kalau surah Makkiyah lah. Peringkat mana? Sebab dalam surah tu dia tidak teratur. Ada kalanya secara umumnya pada tahun ke-12 kenabian. Tetapi ada juga ayat-ayatnya yang kira-kiranya sesuai dengan tahun yang ke-7 kenabian. Ada yang sesuai dengan sebelum itu lagi. Tahun yang ke-5 misalnya. Ketika mana orang-orang Islam itu berhijrah ke Habasyah. Sebahagian daripada sahabat Nabi SAW seramai 80 orang lelaki dan perempuan 20 orang, ada 2 peringkat yang pergi ke sana tu. Itu pun ada juga di situ. Jadi kita kena tengok ni sesuai di mana. Sebab itu penting kena tahu sirah Nabi SAW. Teruskan. Beberapa ciri khusus surah. Pertama, permulaan surah dimulakan dengan dalil-dalil tauhid khaliqiyah, yakni Tuhan sebagai pencipta. Kemudian dinyatakan tujuan dan matlamat diutuskan para rasul. Ayat 36.
Semua para rasul menyeru manusia supaya taat kepada Allah dan menyembahnya semata-mata, di samping menjauhi dan mengelakkan diri daripada mengikuti taghut, pemimpin semasa yang derhaka kepada Allah. Ayat 36. An ya'budullaha wajtanibut taghut. Kedua, di dalam surah ini juga terdapat penolakan terhadap kepercayaan uluhiyah para malaikat. Ayat 57. Ketiga, dalam surah ini terdapat perbandingan di antara pemimpin Muslim dan pemimpin musyrik, di mana kesalahan-kesalahan dan jenayah-jenayah yang dilakukan pemimpin musyrik didedahkan. Keempat, surah An-Nahl diturunkan sebelum surah Al-An'am. Ia semacam pendahuluan kepadanya. Di dalamnya juga terdapat beberapa hukum permulaan berkenaan halal dan haram sebagai persediaan untuk masyarakat Islam yang akan terbentuk di Madinah nanti. Ayat 115 dan 116. Perintah supaya berlaku adil, ihsan dan menjaga janji juga diberikan dalamnya. Sekejap Hazim. Ini saya rasa satu kesilapan ni, nanti saya cek besok, saya bagi tahu insya-Allah. Ni sebelum surah Al-An'am, sepatutnya sebelum surah Al-Isra. Sebab selepas ni surah Al-Isra. Dalam surah Al-Isra tu ada gambaran bayangan akan berhijrah ke Madinah tu. Akan ada satu masyarakat dan negara. Tak apa, saya cek dulu. Saya rasa di sini bukan Al-An'am tapi Al-Isra yang sesuai. Teruskan. Berkaitan surah An-Nahl dengan surah sebelum dan selepasnya. Di dalam surah Al-Hijr sebelum ini terdapat cerita tentang kebinasaan mustahzi'in, yakni golongan yang suka memperolok-olokkan utusan Allah, dan mujrimin, yakni orang-orang yang durjana dan jahat. Di dalam ini tak ada guna-guna. Tak apa, kita cek besok. Besok insya-Allah. Kita cek balik. Tadi sampai di mana? Berkaitan surah An-Nahl dengan surah sebelum dan selepasnya. Pertama, di dalam surah Al-Hijr sebelum ini terdapat cerita tentang kebinasaan mustahzi'in, yakni golongan yang suka memperolok-olokkan utusan Allah, dan mujrimin, yakni orang-orang yang durjana dan jahat. Di dalam surah An-Nahl ini pula dikemukakan cerita tentang pemimpin Quraisy yang musyrik dan sombong, mustakbirin. Kedua, surah An-Nahl meramalkan hijrah ke Madinah akan berlaku di samping menyatakan kelebihannya. Ayat 41 dan 110. Di dalam surah Bani Israel selepas ini diajarkan doa untuk berhijrah dengan cukup jelas. Ayat 80 dan 81. Ketiga, 10 perintah yang diberikan kepada umat Nabi Musa juga diberikan kepada umat Muhammad, yang merupakan umat terakhir, supaya dapat dijadikan sebagai asas kepada sebuah masyarakat Islam dan negara Islam yang akan terbentuk di Madinah Al-Munawwarah. Antara kata kunci dan tema utama surah. Pertama, dalil-dalil tauhid khaliqiyah. Perhatikan kepada dalil-dalil yang diberikan sebagai bukti kepada tauhid khaliqiyah yang terdapat di dalam surah An-Nahl. A. Allah adalah Khaliq, yakni pencipta langit dan bumi. Kerana itu tidak wajar sama sekali manusia mengamalkan syirik dengan menjadikan makhluk setaraf dengan Khaliq. Ayat 3. Khalaqas samawati wal arda bil haqq, ta'ala amma yusyrikun. B. Allah telah menciptakan manusia daripada nutfah, yakni air mani. Oleh itu manusia hendaklah meninggalkan sifat suka membantahnya dengan mengenang kembali hakikat asal kejadiannya. Ayat 4. Khalaqal insana min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. C. Sekejap. Inilah yang dikatakan dalil-dalil anfusi. Ni dalil-dalil afaqi, langit bumi, suruh perhati. Ini semua menunjukkan Allah itu pencipta. Kemudian dalil anfusi, kita tengok kepada diri kita sendiri. Kita di asalnya daripada apa? Lam yakun syai'an madhkura. Tak boleh nak sebut apa pun asalnya. Ketika nutfah tu terlalu hina, tak ada apa pun. Kemudian jadi manusia yang pandai berbahasa, manusia yang pandai berhujah, manusia yang pandai mempertikaikan itu ini, termasuk mempertikaikan Tuhan pula. Jadi manusia tu sedar ke diri dia tu siapa. Jadi ini dalil anfusi yang menunjukkan Allah itu Maha Pencipta. Dialah yang menjadikan kita daripada sehina-hina benda, daripada tidak ada apa pun yang boleh disebut, sehingga kita jadi begini. Sebagaimana yang kita lihatlah manusia tu macam mana. Teruskan.
C. Allah juga mencipta binatang-binatang ternakan yang sangat berguna untuk manusia. Kerana itu, dialah yang patut disyukuri dan disembah. Ayat 5. Wal an'ama khalaqaha lakum fiha dif'u wa manafi'u wa minha ta'kulun. D. Allah Subhanahu Wa Taala telah menciptakan kuda, bagal dan keldai sebagai kenderaan dan sebagai perhiasan untuk manusia. Allah akan terus mencipta banyak lagi benda-benda, yakni kenderaan-kenderaan lain di masa akan datang yang kamu tidak mengetahui tentangnya. Ayat 8. Wal khayla wal bighala wal hamir litarkabuha wa zinah wa yakhluqu ma la ta'lamun. Di sini kan, kalau kita perhati di sini, dah ada isyarat dah kepada kenderaan-kenderaan yang tidak ada di zaman Nabi. Yang ada di zaman Nabi ni khayl, kuda, bighal, bagal, hamir, himar untuk kamu naiki sebagai kenderaan kamu dan sebagai perhiasan dan kebanggaan, kemegahan di kalangan kamu. Wa yakhluqu ma la ta'lamun. Dan dia akan menciptakan apa yang kamu tak tahu. Nah, maknanya sekarang ni duk cerita tentang kenderaan. Kenderaan itulah akan datang yang kamu tak tahu lagi. Sebagaimana kalau kita kata usah orang zaman Nabi kita, usah orang zaman sebelum Nabi kita, orang yang hidup pada tahun 50-an, 40-an, benda yang dia tidak tahu tak apa, komputer yang kita duduk guna. Setakat itu tahu guna pen ya, kalau menulis pen ya. Jadi pen tu jadi lambat menulis, tak nampak ni, tak tahu adanya komputer. Kepada orang yang dekat lah kita kata, kita pun baru kenal sekitar tahun 80-an gitu ya, paling awal pun di sini. Sebelum tu tak nampak, tak tahu apa pun. Begitu juga dengan kenderaan. Wa yakhluqu ma la ta'lamu. Ini duduk bercerita tentang kenderaan. Banyaklah yang orang zaman dulu tak tahu. MRT-nya, dengan kapal terbangnya, jetnya, helikopternya, kapal selamnya, dan macam-macam. Teruskan. Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah oleh manusia tidak pernah menjadikan apa-apa. Bahkan ia sendiri adalah makhluk. Ayat 20. Sedangkan apa yang mereka sembah selain Allah tidak ada mencipta apa pun. Sebaliknya mereka sendiri adalah makhluk yang dicipta. وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ. F. Bayang-bayang setiap benda yang dijadikan Allah juga dengan hina tunduk dan bersujud kepadanya. Ayat 48. أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَفَيَّأُ ظِلَالُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا لِلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ. G. Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan manusia dalam satu bentuk dan keadaan yang memestikan ia mati. Ada di antara manusia yang dipanjangkan umurnya sehingga menjadi nyanyuk setelah ia mempunyai ilmu yang cukup. Dengan itu terbukti bahawa Tuhan pencipta itulah yang mematikan. Dialah yang dapat menghilangkan ingatan dan kesedaran manusia. Dialah yang mempunyai kuasa mutlak. Ayat 70. Wallahu khalaqakum thumma yatawaffakum wa minkum man yuraddu ila ardhilil umri likay la ya'lama ba'da ilmin syai'a. Innallaha alimun qadir. Untuk melihat manusia menjadi makhluk yang taat dan patuh padanya, Allah menjadikan bayang-bayang bagi kejadian-kejadiannya yang lain. Dia menjadikan bukit bukau dan gunung ganang sebagai tempat perlindungan. Selain itu, dia juga menjadikan pakaian yang dapat melindungi manusia daripada kepanasan dan melindunginya daripada ancaman senjata. Oleh itu, manusia hendaklah menerima Allah sebagai pencipta dan menjadi makhluk yang muslim dan patuh kepadanya. Ayat 81. Wallahu ja'ala lakum mimma khalaqa dhilalan wa ja'ala lakum minal jibali aknana وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ وَتَقِيكُمُ الْحَرَّ وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ كَذَلِكَ يُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ. كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ. Kesimpulannya ialah jika manusia berfikir dan merenung, maka dia akan berjaya mendapat jawapan kepada persoalan. Apakah yang mampu mencipta sama? Apakah yang mampu mencipta sama dengan yang tidak mampu mencipta? Maksudnya ialah adakah pencipta dan bukan pencipta atau makhluk sama dengan Khalik?
Oleh itu, manusia hendaklah dapat membezakan dengan sebaik-baiknya antara Khalik dan makhluk, lalu memilih ajaran tauhid yang suci dengan tidak mensyirikkan Allah dengan makhluk-makhluk yang lain. Ayat 17. Afaman yakhluqu kaman la yakhluqu afala tadhakkarun. Kedua, dalil-dalil tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah dan tauhid hakimiyah. Di dalam surah An-Nahl diberikan bermacam-macam dalil lain untuk membuktikan tauhid. Ia dinamakan ayah atau ayat, 9 tanda-tanda kebesaran Allah. Manusia diminta berfikir tentangnya dan merenunginya supaya Bukan 9 Itu sebab ni komputer ni kan. Saya tak tekan shift, dia jadi keluar nombor 9 lah. Sebab nombor 9 ni begitu. Tak betul tu, bukan nombor 9 ni bracket tu. Jadi kena baikilah bracket tu. Ayat atau ayat maknanya tanda-tanda kebesaran Allah, bukan nombor 9 Sebab duduk pada nombor 9 kita tak tekan shift kan, dia keluar lah nombor 9 gitu. Teruskan. Di dalam surah An-Nahl diberikan bermacam-macam dalil lain untuk membuktikan tauhid. Ia dinamakan ayah atau ayat, yakni tanda-tanda kebesaran Allah. Manusia diminta berfikir tentangnya dan merenunginya supaya akhirnya dia menerima Allah sebagai Khalik, lalu menerima tauhid Khalikiyah, menerima Allah sebagai Rabb, lalu menerima tauhid rububiyah, menerima Allah sebagai ilah, lalu menerima tauhid uluhiyah dan juga menerima Allah sebagai hakim dan pembuat undang-undang, lalu menerima tauhid hakimiyah. Jadi tauhid ni banyak macam jangan kata orang yang pegang dengan Quran, orang ikut cara salaf ni ada tauhid 3 saja, tak betul. Cuba tengok tauhid khaliqiyah, tauhid hakimiyah, banyak lagi. Tauhid ilmu, itu semua. Jadi bukan 3 sahaja. Cuma kesimpulan seperti sifat 20. Bukan makna terima 20 tu saja sifat Tuhan. Banyak lagi yang lain, segala sifat yang sempurna tu sifat Tuhan. Sama juga tauhid 3 ni, dia sebut 3 tu yang utama. Yang lain-lain tu masuk bawah tu. Bukan makna menafikan sifat-sifat yang lain. Lebih kurang sebenarnya cara. Kalau kita faham betul-betul, tak adalah kesalahan. Teruskan. Untuk meneruskan kehidupan manusia di bumi, Allah telah menyiapkan segala bentuk keperluan untuknya. Dengan merenungi dalil-dalil rububiyah, manusia akan memilih akidah tauhid. Dialah Tuhan yang menurunkan hujan dari langit lalu mengeluarkan bermacam-macam bijiran dan buah-buahan. Dengan memikirkan dan merenungi kejayaan Allah, manusia seharusnya menerima rububiyah Allah dan seterusnya bersyukur kepadanya. Ayat 11. Yubitu lakum bihi dzar'a waz-zaytuna wan-nakhila wal-a'naba wa min kulli thamarat inna fi dzalika laayatan liqaumin yatafakkarun. Ciptaan Allah untuk memenuhi keperluan manusia di bumi bukanlah daripada jenis yang sama, tetapi beraneka jenis. Selain sedap dirasa, ia juga indah dipandang. Manusia sepatutnya menerima kekuasaan Allah setelah melihat dalil-dalil itu. Ayat 13. وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ. Allah lah juga yang menghidupkan bumi dan menyuburkannya di musim bunga dengan melepaskan hujan setelah musim gugur. Manusia seharusnya menerima kemurahan Allah dan kasih sayangnya setelah melihat semua itu. Ia seharusnya menerima kekuasaan Allah dan percaya juga akan adanya hari pembalasan di akhirat. Ayat 65. Jadi, sekejap jadi ini pun dalil-dalil afaki semua ni. Kalau kita perhati kepada bumi, perhati kepada pokok, perhati kepada apa tu. Kita tanam pokok ni, apa hasilnya? Tanam pokok durian, dapat buah durian. Tanam pokok rambutan, dapat rambutan. Begitulah juga amalan kita. Kita buat baik, kita dapat hasil baik. Kita buat jahat, kita dapat hasil jahat. Kan bukan semua tanaman pokok tu boleh dimakan. Ada yang kalau kita makan jadi racun, mati kita. Jadi begitu juga musim gugur bertukar-tukar tu. Jadi jangan kita tengok saja maksudnya. Tengoklah dengan penuh mengambil pengajaran, dengan insaf, memikir benda-benda tu. Semua tu Allah SWT buat, berubah-ubah tu. Berubah-ubah keadaan. Kita pun begitu juga dalam hidup ni. Daripada kecil, kepada remaja, kepada dewasa, kepada tua, kepada mati. Begitulah. Kalau kita tengok ketika musim bunga tu tak bukan main meriah. Seronok cerianya. Tapi tempat kita ni tak berapa nyata itu. Kalau tempat-tempat yang ada 4 musim tu memanglah. Sekeliling tengok.
bunga saja, indah saja. Tapi jangan tengok itu saja. Kena tengok juga musim gugur. Bila musim gugur tak ada daun. Sekeliling, pokok-pokok tadi tak ada daun. Itulah nak cerita keadaan kita ni pun, perkembangan manusia ni pun begitu juga. Kena insaf lah. Jangan ketika bunga tu kita berbangga, kita sombong, kita bermegah-megah, lupa dah kita sebenarnya. Dulu tak tahu apa pun. Masa kecil tu. Kalau tahi pun pegang juga, tak tahu apa pun. Lepas tu bila jadi tua pun sama juga. Jadi kena insaf lah diri kita. Itulah maksudnya dalil afaqi. Dalil afaqi. Begitu juga kalau kita baca ayat ni, wallahu anzala minas samaa'i maa'a fa ahya bihil arda ba'da mautiha. Allah SWT menurunkan air dari langit dan dihidupkannya dengan air itu bumi setelah matinya. Jadi ini menghidupkan semula. Maknanya begitulah Allah SWT menghidupkan manusia kembali. Begitulah. Jadi jangan merasa pelik. Sebagaimana kita tengok di atas muka bumi ni, asalnya tak ada apa, bila kena air naik. Begitulah juga hidup kembali manusia itu ada. Itu semua tu kena fikir, jangan tengok saja. Jangan tengok saja. Itu adalah dalil-dalil afaqi namanya. Teruskan Allah telah memberi kebebasan memilih antara baik dan buruk kepada manusia. Setengah manusia menyediakan minuman yang halal daripada buah-buah yang diciptakan Allah. Setengah manusia pula membuat minuman yang memabukkan daripada buah-buah itu. Orang-orang yang berakal hanya berpada dan berasa cukup dengan rezeki yang baik daripada Allah, lalu bersyukur kepadanya. Sementara orang-orang yang bodoh pula cenderung kepada rezeki yang haram. Ayat 67. وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. Seperti kita kata tadi, semuanya ada dua unsur, dua sudut. Sudut baik, sudut buruk. Atas kita lah nak pilih. Daripada buah-buah tu juga kita dapat jus, kita dapat cuka, kita dapat macam-macam. Daripada jus itulah juga, daripada air buah-buah itulah juga orang buat arak. Kesannya pun lain. Kesannya pun lain. Akibat minumnya lain daripada kita minum biasa. Itu menunjukkan ada sudut baik, ada sudut buruk. Jadi akibatnya ada baik, ada buruk. Kalau minum jus jadi sihat. Tak ada hilang akal. Semakin cerdik kita. Semakin sihat kita. Kalau minum arak, hilang akal. Itu kesannya. Begitulah juga amalan kita yang buruk. Di akhirat besok ada kesannya. Jangan kita fikir tak ada kesan dia. Yang baik pun jangan kita fikir hilang sia-sia begitu saja. Ada kesannya, ada hasilnya di akhirat besok. Gitu. Teruskan. Allah itulah yang menjadikan lebah. Dialah yang memerintahkan lebah supaya menghisap madu bunga dan kemudian menjadikan madu yang begitu baik untuk kesihatan manusia. Orang-orang yang berfikir seharusnya menerima dalil-dalil yang menunjukkan hikmat, kudrat, rububiyah dan rahmat Allah pada kejadian lebah itu. Ayat 69. ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. Allah telah menjadikan bintang-bintang, bulan dan matahari. Semuanya berputar mengikut sistem yang telah ditetapkan oleh Allah. Akibatnya, di waktu malam bumi menjadi sejuk dan di waktu siang pula ia menjadi panas. Oleh itu, manusia seharusnya memilih tauhid yang suci setelah menerima kekuasaan Allah, hikmat dan juga rububiyahnya. Ayat 12. وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. Allah Subhanahu Wa Taala membuat sistem yang seimbang dan teguh di langit dan di bumi, sehingga burung-burung dapat terbang di udara dengan senang. Orang-orang yang menyaksi kenyataan yang membabitkan kekuasaan dan hikmat itu seharusnya menerima konsep tauhid yang suci. Ayat 79. Alam yarau ila at-tayri musakhkharatin fi jawis samaa'i ma yumsikuhunna illa Allah inna fi dhalika laayatin liqaumin yu'minun. Orang-orang yang tidak merenung ayatullah, tanda-tanda kuasaan Allah, tidak akan mendapat hidayah, bahkan mereka akan berhak mendapat azab yang pedih. Ayat 104. Innal ladzina la yu'minuna bi ayatillahi la yahdihimullahu wa lahum 'adzabun alim.
Orang-orang yang tidak menggunakan akal dan berdusta atas nama Allah tidak akan beriman kepada ayat-ayat, yakni tanda-tanda Allah itu. Ayat 105. Innama yaftaril kadhiba alladhina la yu'minuna biayatillah wa ulaika humul kadhibun. Ketiga, sifat-sifat pimpinan Quraisy dan kesalahan-kesalahan mereka. Di dalam surah ini dibuat perbandingan di antara sifat-sifat pimpinan Muslim yang bertakwa dan pimpinan Quraisy yang musyrik. Di dalam ayat pertama surah An-Nahl lagi, telah pun dikatakan dengan jelas kepada orang-orang musyrikin bahawa zat Allah yang tidak beraib, maha tinggi daripada kesyirikan yang kamu lakukan. Keputusan tentang tamatnya riwayat syirik dan orang-orang musyrikin Mekah telah pun ada. Nabi yang terakhir telah pun membawa kitab yang terakhir. Ayat 1. Ata amrullahi fala tasta'jiluh subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. B. Oleh kerana Allah adalah pencipta langit dan bumi, maka dialah yang layak disembah. Tidak ada makhluk Allah yang layak disembah. Maha tinggi Allah daripada segala keaiban yang dikaitkan oleh orang-orang musyrik dengannya dalam kepercayaan mereka yang salah. Ayat 3. Khalaqas samawati wal arda bil haqq ta'ala amma yushrikun. C. Logik songsang orang-orang musyrikin. Orang-orang musyrikin berkata, tanpa keredaan Allah, tentu kami dan nenek moyang kami tidak dapat menyembah selain Allah. Tanpa keredaan Allah juga, kami tidak dapat mengharamkan apa-apa. Ayat 35. وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ نَحْنُ وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. Baca sekali lagi. Sambung. Min syai'in nahnu. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. Pada hari kiamat nanti. Maknanya orang musyrik ini dia menyalahkan Allah. Padahal itu pilihan dia sendiri. Allah bagi pilihan kepada manusia. Manusia boleh memilih, tak ada paksaan apa-apa, boleh. Lepas tu dia letak. Kalau Allah tidak reda, kalau Allah tidak nak, tentu tidak berlaku. Kamu kata Allah Maha Berkuasa, Allah kuasalah Allah lah yang buat kita buat jahat itu. Apa ni, kita berzina, kalau kita mencuri ke apa ke, nenek moyang kita pun sembah selain daripada Allah tu dengan kehendak Allah lah juga. Dia letak kesalahan tu atas Allah. Itu tak kena macam tu. Tak kena. Memang Allah menghendaki, dia tak faham antara masyiah, kehendak dengan redha. Redha lain. Kehendak lain. Semuanya berlaku dengan kehendak Allah. Tapi tidak semesti semua yang berlaku itu dengan redha Allah. Allah tak redha. Gitu. Jadi kafir. Memanglah Allah SWT lah yang buat manusia tu. Pilih, boleh memilih jadi kafir tu. Boleh memilih jadi Islam tu. Allah buat. Tetapi bila manusia pilih kekufuran, Allah tidak redha. Allah tidak berkenan. Allah tidak berkenan. Teruskan. Pada hari kiamat nanti, setelah melihat Tuhan-Tuhan yang disembah mereka, orang-orang musyrikin akan berkata kepada Allah, inilah orang-orangnya yang kami seru dan kami berdoa kepadanya selain Allah. Tetapi apa yang dikatakan mereka itu dilemparkan kepada mereka dengan dikatakan kamu dusta. Orang-orang yang kamu sembah itu tidak pernah menyuruh kamu menyembahnya. Ayat 86. Wa idza ra'a alladhina asyraku syuraka'ahum qalu rabbana haula'i syuraka'una alladhina kunna nad'u min dunik fa'alqaw ilayhimul qawla innakum lakadhibun. Ni maknanya kalau nabi-nabi banyaklah yang disembah jadi sembahan manusia itu sebenarnya manusia. Manusia itu manusia yang baik-baik. Nabi-nabi, rasul-rasul, kekasih-kekasih Allah, awliya-illah, mereka tak pernah ajar pun suruh sembah mereka. Mereka tak pernah mendakwa pun mereka ada sifat-sifat ketuhanan. Tapi dia disembah. Besok mereka kata tak ada kena-mengena dengan kami tak pernah mengajar pun macam ni. Tak pernah suruh kamu. Tapi kamulah yang tak betulnya. Teruskan. Allah Subhanahu Wa Taala adalah Tuhan yang menghilangkan segala kemudaratan dan bahaya, kasyifud dur.
Dialah yang menghilangkan segala kesulitan daripada hamba-hambanya. Orang-orang musyrikin Mekah sendiri apabila ditimpa bencana menyeru Allah. Tetapi setelah bencana hilang, mereka memilih jalan tidak bersyukur dengan mensyirikkan Allah. Ayat 54. ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنْكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ. F. Syaitan dan iblis hanya dapat mempengaruhi orang-orang yang menjadikannya sebagai teman dan orang-orang yang melakukan kesyirikan. Ayat 100. إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ. G. Orang-orang musyrikin Mekah diingatkan bahawa Nabi Ibrahim, moyang mereka sendiri, adalah seorang yang sempurna. Beliau adalah seorang yang taat kepada Allah semata-mata. Beliau bukan termasuk dalam orang-orang musyrikin. Ayat 120. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal musyrikin. Diwahyukan kepada Rasulullah SAW supaya betul-betul mengikut Nabi Ibrahim AS yang bukan merupakan seorang musyrik. Ayat 123. ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Keempat, kesempurnaan tauhid tidak mungkin dicapai tanpa menolak taghut. Sekalian Rasul yang diutuskan membawa perjuangan yang sama, mereka menyuruh manusia beribadat dan taat kepada Allah semata-mata. Mereka melarang daripada mentaati dan mengikuti taghut. Ayat 36. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Kelima, menolak syirik kepada min dunillah dan ghairullah. Di dalam surah ini juga dibuat perbandingan di antara Allah dan min dunillah atau ghairullah. Min dunillah itu adalah makhluk. Ia tidak dapat mencipta apa-apa kerana itu haram berdoa kepadanya. Sebaliknya Allah adalah Khaliq, yakni pencipta. Kepadanya lah sepatutnya manusia berdoa. Ayat 20. وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ. B. Min dunillah tidak berkuasa memberi sekecil-kecil pun rezeki. Yang mempunyai kuasa memberi rezeki hanyalah Allah. Ayat 73. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ. C. Manusia tidak boleh takut dan bertakwa kepada ghairullah. Manusia hendaklah hanya takut dan bertakwa kepada Allah, Tuhan yang memiliki langit dan bumi. Tuhan yang wajib dan mesti kita taati dan patuhi segala perintahnya selama-lamanya. Ayat 52. وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا أَفَغَيْرَ تَتَّقُونَ. D. Binatang yang disembelih atas nama ghairullah haram dimakan. Binatang hanyalah disembelih atas nama Allah. Ayat 115. Innama harrama alaikumul maytata waddama wa lahmal khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bih. Keenam, menolak kepercayaan yang tidak menerima hari akhirat dan dalil-dalil membuktikan adanya hari akhirat. Memandangkan pimpinan Quraisy tidak percaya kepada hari akhirat, di dalam surah ini diberikan bukti-bukti tentang adanya hari akhirat. Orang-orang musyrikin Mekah dengan bersumpah selalu berkata, Allah Ta'ala tidak akan menghidupkan kembali manusia yang telah mati. Kata-kata mereka ini membayangkan kepercayaan mereka yang tidak menerima adanya hari akhirat. Ayat 138. Ayat 38. Wa aqsamu billahi jahda aymanihim la yab'athu Allahu man yamut bala wa'dan 'alayhi haqqan walakinna aktharan nasi la ya'lamun. Min dunillah, yang mereka berdoa kepadanya adalah orang-orang mati, bukan hidup. Mereka pun tidak tahu sampai bila mereka akan berada di alam barzakh, bila akan berlaku kiamat dan bila pula mereka akan dibangkitkan daripada kubur. Ayat 21. Amwatun ghaira ahya wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun. B. Pada hari kiamat nanti akan dibangkitkan seorang saksi dari kalangan setiap umat. Pada ketika itu orang-orang kafir tidak dibenarkan memberi alasan. Mereka juga tidak akan dibenarkan mendapat keredaan Allah. Ayat 84. Wa yawma nab'atsu وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ. C. Di hari kiamat nanti, seorang saksi akan dibangkitkan. Untuk orang-orang musyrikin Mekah pula, Rasulullah akan dibangkitkan sebagai saksi yang menentang mereka. Mereka lah yang dahulunya tidak percaya kepada Rasulullah dan menolak seruan Al-Quran yang merupakan rahmat semata-mata. Ayat 89. وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ
ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. D. Hati orang-orang yang tidak percaya kepada hari akhirat tidak menerima seruan tauhid. Mereka sebenarnya adalah orang-orang yang sombong dan angkuh. Ayat 22. Ilahukum ilahu wahid فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. Orang-orang yang bertakwa pula percaya kepada hari akhirat. Bagi mereka akhirat adalah syurga dan darul muttaqin, yakni negeri orang-orang yang bertakwa. Ayat 30. وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ. F. Kepada orang-orang Islam yang berhijrah kerana dizalimi akan diberikan ganjaran yang baik dan tempat tinggal yang terbaik di akhirat nanti. Ayat 41. وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيا حَسَنَةً وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ. G. Perumpamaan buruk hanya layak diberikan kepada orang-orang yang tidak percaya kepada hari akhirat. Allah pula mempunyai sifat yang terbaik. Ayat 60. Lilladzina la yu'minuna bil akhirati mathalus saw' walillahil mathalul a'la wa huwal azizul hakim. Orang-orang yang kafir akan mendapat azab yang besar dan kemurkaan Allah kerana mereka mengutamakan kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Ayat 107. ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. Orang-orang yang tidak percaya kepada hari akhirat itulah yang pasti akan menyesal dan menanggung kerugian di akhirat nanti. Ayat 109. لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. J. Diberitahu kepada orang-orang musyrikin Mekah bahawa moyang mereka, Nabi Ibrahim, kerana berakidah tauhid telah mendapat kebaikan dunia. Dan di akhirat pula baginda termasuk dalam kumpulan orang-orang yang soleh. Ayat 122. وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. Ketujuh, kesombongan pemimpin-pemimpin kafir Quraisy. Surah ini juga mendedahkan tentang kesombongan pemimpin-pemimpin kafir Quraisy. Pemimpin kafir Quraisy adalah mustakbir, yakni sombong dan angkuh. Itulah sebabnya mereka menolak seruan tauhid dan tidak percaya kepada hari kemudian. Ayat 22. Ilahukum ilahu wahid falladzina la yu'minuna bil akhirati qulubuhum munkiratun wa hum mustakbirun. B. Dikatakan kepada pemimpin-pemimpin Quraisy bahawa Allah mengetahui isi hati mereka dan Allah sesekali tidak suka kepada orang-orang yang sombong. Ayat 23. لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين. C. Pemimpin-pemimpin Quraisy diingatkan bahawa sifat takabur dan sombong mereka pasti akan mengakibatkan mereka kekal menderita azab neraka. Ayat 29. فَدُخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ. D. Pemimpin-pemimpin Quraisy difahamkan bahawa Allah tidak memerlukan ibadat dan sujud manusia kepadanya. Segala sesuatu di langit dan bumi sememangnya taat dan patuh kepadanya. Para malaikat juga sentiasa menjunjung perintahnya. Mereka tidak pernah menunjukkan sikap sombong dan takabur. Ayat 49. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ. Salah satu dalil faqih yang kita kena perhatikan, barulah kita insafkan diri kita. Tengok langit bumi, segala-gala kejadian Allah semua tunduk kepada Allah. Aslama man fis samawati wal ard. Yang ada di langit dan di bumi semuanya tunduk kepada Allah. Termasuk malaikat, makhluk yang suci, makhluk yang begitu hebat, makhluk yang kalau dia nak binasakan bumi ini mudah saja. Begitu hebatnya malaikat, mereka pun tunduk, tidak sombong. Kita manusia ni apa yang sombong sangat ni? Nak boleh lawan malaikat kau? Kalau nak banding dengan gunung, dengan kejadian-kejadian Allah di sekeliling kita begitu besar-besar, semuanya tunduk kepada Allah. Itu maksudnya. Teruskan. Orang-orang Quraisy dinasihati supaya mendapat pengajaran daripada peristiwa masa lalu.
Bagaimana umat-umat yang lalu telah menerima balasan kepada amalan-amalan mereka yang buruk. Mereka juga dahulu selalu memperolok-olokkan ayat-ayat Allah. Ayat 34. فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ Ini يَسْتَهْزِئُونَ. maksudnya dalil tarikhi. Kena tengok sejarah. Tengok sejarah. Macam mana orang-orang yang sombong itu, orang-orang yang memperolok-olokkan ajaran Nabi itu, akibat dia macam mana. Kena tengok, belajar daripada sejarah. Itu dalil tarikhi. Teruskan. Ke-8, sifat-sifat takwa yang ada pada Rasulullah SAW dan sahabat-sahabatnya. Di dalam surah ini, orang-orang Islam disebutkan dengan panggilan muttaqin dan ganjaran serta balasan baik untuk mereka disebutkan secara terperinci. A. Kepada orang-orang yang bertakwa dan baik akan dikurniakan kebaikan-kebaikan di dunia dan mereka juga akan dikurniakan syurga. Syurga sebagaimana dipanggil Darul Akhirah juga dipanggil Darul Muttaqin. Ayat 30. وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ. B. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah akan mendapat taman-taman di dalam syurga. Ayat 31. جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ كَذَلِكَ يَجْزِي اللَّهُ الْمُتَّقِينَ. C. Kesempurnaan tauhid akan mendorong seseorang bertakwa kepada Allah. Para rasul diperintahkan supaya mengancam, memberi amaran dan juga mengingatkan manusia akan menerima akidah tauhid. Ayat 2. Yunazzilul malaikata birruhi min amrihi ala man yasha'u min ibadihi an anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun. D. Orang-orang musyrikin ditanya, adakah mereka akan memilih takwa kepada Allah atau takwa kepada ghairullah? Dalam keadaan Allah jua yang telah menjadikan dan memiliki langit-langit dan bumi dan dia jua yang layak dan wajib ditaati. Ayat 52. Walahu ma fis samawati wal ardi walahud din wasiba afa ghairallahi tattaqun. Di akhir ayat surah ini umat Islam dihiburkan dan diberi berita gembira bahawa mereka jangan merasakan bersendirian. Sebaliknya Allah ada bersama mereka. Ini kerana Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan orang yang melakukan amalannya dengan baik. Ayat 128. Innallaha ma'al ladzina ittaqaw wal ladzina hum muhsinun. 9. Berita gembira akan berhijrah ke Madinah dan kelebihan hijrah. Orang-orang Islam yang dizalimi di Mekah diberikan berita gembira bahawa Allah akan memberikan tempat tinggal yang terbaik untuk mereka di dunia ini, iaitu di Madinah Al-Munawwarah. Walau bagaimanapun mereka tetap diingatkan bahawa pahala di akhirat itulah yang lebih besar dan lebih utama. Ayat 41. Walladzina hajaru fillahi min ba'di ma zulimu lanubawwi'annahum fid dunya hasanah wa la ajrul akhirati akbar law kanu ya'lamun. B. Orang-orang Islam yang dizalimi dan diuji keimanannya di Mekah diberikan berita gembira bahawa setelah berhijrah ke Madinah, mereka akan berjihad dengan penuh sabar dan istiqamah. Kerananya Allah akan memberikan kepada mereka rahmat dan maghfirahnya. Ayat 110. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. 10. Musyrikin Mekah diminta supaya mensyukuri nikmat Allah seperti Nabi Ibrahim. Di dalam surah ini, orang musyrikin Mekah diminta supaya mengikuti jejak langkah moyang mereka, Nabi Ibrahim yang memperjuangkan tauhid. Mereka dituntut supaya meninggalkan kesyirikan dan memilih tauhid. Mereka juga dituntut supaya tidak memakan rezeki yang haram, sebaliknya memakan benda-benda yang halal. Sikap tidak bersyukur kepada nikmat Allah juga hendaklah ditukar dengan sikap bersyukur kepadanya. Ayat 114. فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. B. Orang-orang kafir Quraisy telah diancam melalui satu tamsilan yang sangat cantik bahawa sifat tidak bersyukur dan tidak mengenang budi mereka boleh menyebabkan Allah merasakan kelaparan dan ketakutan kepada mereka. Ayat 112. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ
فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. C. Orang-orang musyrikin diingatkan bahawa moyang mereka, Nabi Ibrahim dahulu adalah seorang yang sangat bersyukur. Dia tidak menerima kesyirikan, sebaliknya memilih tauhid yang suci. Kerana itulah Allah telah memilihnya untuk menjadi imam, yakni pemimpin, dan kerana itulah juga Allah telah meletakkannya di atas landasan siratul mustaqim. Mereka juga sepatutnya tidak memilih jalan kufur, sebaliknya memilih jalan tauhid. Ayat 121. Syakiran li'an'umih ijtabahu wa hadahu ila siratim mustaqim. 11. Tuntutan menunaikan hak-hak Allah dan janji Allah. A. Manusia diperintahkan supaya menunaikan janji yang telah dibuat mereka dengan Allah. Ayat 91. Wa aufu bi ahdillahi idza ahadtum wa la tanqudul aymana ba'da tawkidiha wa qad ja'altumullaha 'alaykum kafila innallaha ya'lamu ma taf'alun. B. Mereka juga dituntut supaya tidak membelakangkan janji dengan Allah semata-mata untuk mendapat kepentingan dunia yang murah. Ayat 95. Wala tashtaru bi ahdillahi thamanan qalila innama 'indallahi huwa khairul lakum in kuntum ta'lamun. Baik. Di dalam surah ni juga banyak perkara lagi sebenarnya. Kalau kita nak perincikan secara halus, maka banyak perkara lagi lah yang kita boleh tengoknya. Umpamanya kita tengok di sini, cuba tengok sini. Inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Ini yang selalu di dalam khutbah Jumaat dibaca. Allah SWT suruh kita berlaku adil. Bukan sekadar adil, tetapi berlaku ihsan. Ihsan ni lebih lagi daripada adil. Ihsan ni lebih tinggi lagi maqamnya daripada adil. Wa ita'idil qurba, memberi sesuatu kepada kaum kerabat. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi, melarang daripada perkara keji, mungkar dan kezaliman. Itu termasuk dalam yang dilarang oleh Allah. Tadi yang kita baca tadi, yang ni 91. Wa aufu bi ahdillahi idza ahadtum. Kamu kena penuhi janji bila kamu berjanji. Jangan kamu membatalkan sumpah setelah diperkuatkan sumpah itu. Dan kamu telah menjadikan Allah sebagai penjamin atau saksi. Maka ini selepas ayat tu disebut wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Jangan kamu menjadi seperti perempuan yang merombak apa yang telah dijalinnya dengan penat, dengan susah payah, apa yang telah dijalin buat sebagai kain itu. Selepas kuat, itulah perbandingan kepada orang yang telah berjanji lepas tu membatalkan janji. Jangan jadi begitu. Itu jadi perempuan tua kallati naqadat, perempuan tua yang gila. Kerja macam tu. Bukan main penat-penat. Ini nampak gitu ya, tapi sebenarnya kita boleh guna untuk segala-galanya boleh. Jadi perjanjian, antara perjanjian kita, muahadah kita apa dalam hidup ni yang penting, muahadah, perjanjian. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uhud. Mana janji-janji itu, akad yang kita telah buat. Banyak, tapi kadang-kadang kita tidak sedar benda tu. Kita tidak sedar sebab kalau akad nikah tu nampak jugalah, berasalah depan tu iman. Ada dengan saksi yang sekeliling. Tapi kita tidak berasa kita juga ada akad, ada perjanjian dengan negara kita. Dengan negara kita, dengan pemerintah kita. Dengan negara undang-undang kita. Kita ada perjanjian juga sebenarnya. Sebagai rakyat, sebagai pemimpin. Nak ada sesebuah negara tu bukan senang. Bukan senang.
Jadi kalau kita ambil dulu contoh rumah tangga lah. Nak membina rumah tangga tu dulu mula-mula sekali berjanji kan. Berjanji tu akad lah. Jadi Allah SWT suruh sempurnakan. Sebab kita ambil tu, Nabi kata istahlaltum furujahun nabi kalimatillah. Kamu halalkan kemaluan mereka dengan nama Allah, dengan kalimah Allah. Itu janji itu. Jangan rombak mudah-mudah tak terpasat. Apabila kita buat sesuatu tu kita mulakan dengan nama Allah. Jangan. Maksudnya bila kita membina rumah tangga, kena jaga rumah tangga tu dengan baik. Kalau tidak, kalau jadi porak-peranda, kalau jadi bercelaru, habis kesan buruk dia tu kena kepada anak-anak apa semua tu. Dan nak membina, nak buat jadi tu bukan senang. Bukan senang. Tapi nak merosakkan mudah je. Seperti orang yang jahit. Tenun kain dia buat baju. Kan orang apa ni, jalin baju ni kan. Jalin baju, buat baju sweater ke, buat apa ni, muffler ke apa ke. Dia jalinkan benda-benda tu. Bukan main susah tu jalin tu. Bagaimana kalau kita kata kalau jalin kain ni, kain pelikat yang lebih halus lagi. Gunakan sekarang ni orang guna mesin lah. Kalau zaman dulu guna tangan. Guna tangan. Jadi penat-penat buat tu, lepas tu rombok. Jangan jadi begitu. Itu kerja orang bodoh. Tuan kata kerja orang gila. Seperti perempuan yang biasanya perempuan lah yang menjalin, yang mengait kait kan, dia kait buat apa-apa tu, lepas tu dia rombok balik. Begitulah juga dengan orang yang nak buat sebuah negara, membangunkan sebuah negara. Bukan senang, susah nak bangun sebuah negara. Terbacalah sejarah mana-mana pun, bukan senang, susah. Setengah-setengah tu kena perang, kena mati berapa ramai dulu. Lepas tu buat perjanjian tak setia. Ni nak membina negara. Dengan sebab itu jangan kita robohkan, jangan kita buka, tarik, macam kita tarik benda yang kita susun dengan susah tadi untuk buat kain. Tiba-tiba kita macam orang gila, cabut. Mudah je. Sedangkan nak buat tu berapa lama? Nak boleh maju, nak boleh aman, nak boleh tenang, bukan senang. Kena susah payah tu. Tiba-tiba kalau kita nak merosak, mudah je. Letak bom sebutir habis, hancur. Tapi nak buat satu bangunan tu bukan main susah. Mana jangan buat kerja bodoh macam tu. Kita duduk di mana-mana pun, kalau tahu benda tu nak buat tu, nak membangunkan tu, nak memajukannya, bukan senang. Lepas tu jangan kita ni sendiri yang buat benda tu memajukan, lepas tu kita hancurkan. Jangan begitu. Itu kerja orang yang tak cerdik. Banyaklah yang seumpama ni kan, dalam ayat, dalam surah ni yang kita dapat belajar. Jangan berpada dengan apa yang disebut tadi, poin-poin yang disebut tadi saja. Bahkan banyak lagi yang lain di celah-celah tu boleh kita dapat ya. Seterusnya kita pergi kepada surah yang ke-17, surah Al-Isra atau Bani Israel. Nama keduanya ialah Bani Israel. Bilangan ayatnya 111. Ini termasuk dalam surah Makkiyah. Bilangan paragrafnya ada 10. Mesej utamanya satu, setelah seruan supaya beriman kepada Al-Quran disampaikan, pemimpin Quraisy berusaha membantun Nabi SAW. Maksudnya istifzaz, wastafziz man istata'ta minhum bisautika. Itu istifzaz, mana masdar dia. Apa maknanya? Membantun. Mana berusaha mencabut sampai ke akar umbi. Dalam perkataan lain, kalau bahasa Arab, istisal. Cabut sampai ke akar umbi. Kalau kita tebal pokok kan, tebal di atas, sebab di cabang dia makin banyak lagi bercaban. Kalau tebal batang dia boleh naik lagi, tumbuh banyak lagi. Tapi kalau cabut sampai ke akar umbinya, habislah, tak ada. Itu usaha pemimpin Quraisy terhadap perjuangan Nabi SAW. Kalau boleh, nak hapuskan semua sekali terus. Biar tak ada, biar pupus. Di bumi Mekah. Tak ubah seperti tindakan Fir'aun terhadap Nabi Musa dan pengikut-pengikutnya dahulu. Tetapi Allah sebaliknya akan
membantul, yakni mencabut dengan akar-akar mereka, sampai ke akar umbi. Jadi ni perbuatan ni kan, perbuatan orang kafir Quraisy ni, tiga yang buat kerja ni. Mereka adalah yang ketiga. Yang pertama syaitan. Syaitan memang bersumpah dah, kalau boleh biar sesak semua manusia, anak cucu Adam. Yang kedua Fir'aun buat kerja macam ni. Dia nak hapuskan etnik Bani Israel tu, nak hapus. Sebab tu Bani Israel. Bani Israel. Surah Bani Israel. Nak hapuskan semua sekali. Dia tak ada dah bangsa Bani Israel. Gitu cara dia. Dengan membunuh anak-anak lelaki sebagaimana yang kita baca dalam Quran banyak tu. Dan yang ketiganya, yang berusaha nak buat macam tu, kafir Quraisy. Maknanya usaha mereka itu begitu dahsyat. Mereka mengikut jejak langkah syaitan dan mengikut jejak langkah orang yang paling zalim di atas muka bumi ni, dalam sejarah sebelumnya. Dia tidak belajar daripada sejarah. Akhirnya syaitan itu berjaya ke tidak? Memanglah berjaya sikit sebanyak, tapi dia boleh ke tercapai ke yang dia nak tu? Nak cabut sampai ke akar umbi? Tak dapat. Tak dapat. Begitu juga dengan Fir'aun, dengan bala tenteranya, dia bolehkah hapuskan Bani Israel? Tidak juga. Tidak berjaya. Akhirnya dia yang jatuh. Begitu itu isyarat kepada orang kafir Mekah lah. Kamu jangan buat begitu. Kalau kamu buat begitu, sejarah akan berulang. Kamu yang jatuh. Memang betul pun. Jadi surah ini dinamakan juga surah Isra. Mana turun sekitar pada masa itulah, pada masa Isra, Nabi SAW. Isra Mi'raj itu. Allah SWT menunjukkan kerajaannya yang begitu luas, langit bumi ni, sampai ke syurga, sampai ke neraka, Nabi dibawa pergi. Nak tunjuknya kerajaan Allah ni begitu hebat. Allah yang beri kuasa kepada manusia di bumi ni, sedikit sebanyak. Jadi kamu tengok sendiri. Kamu tengok sendiri kerajaan Allah yang begitu luas, yang begitu besar. Kalau Allah nak umat Islam ini berpanjangan, berterusan, maka segala usaha yang dirancang, yang dibuat tidak akan berjaya. Buatlah macam mana pun, tidak akan berjaya. Itu mesej utamanya. Paragraf 1 ayat 1 hingga 10, berita gembira kepada umat Islam akan berjaya menguasai Mekah dan Baitul Maqdis. Sejarah jatuh bangun Bani Israel. Jadi ini apa yang disebutkan, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Itu isyarat kepada dua tempat yang akan dikuasai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang pun ni Makkiyah, Mekah jatuh pada tahun ke-8 Hijrah, dan Baitul Maqdis kemudiannya jatuh di zaman Sayyidina Umar. Itu sudah ada isyarat dah kepada kekuasaan Islam. Paragraf 2 ayat 11 hingga 22, maksud ujian di dunia, tujuan risalah, kerasulan dan akhirat. Jadi maksud ujian di dunia. Paragraf yang ketiga ayat 23 hingga 39, prinsip-prinsip asas negara Islam. Dia sebut dah, sebelum pergi lagi dah ada dah asas-asas negara Islam. Paragraf yang keempat ayat 40 hingga 60, jawapan kepada kritikan musyrikin Mekah terhadap akidah tauhid, kerasulan dan Quran. Paragraf 5 ayat 61 hingga 70, tipu daya iblis, kemuliaan dan penghormatan yang diberikan kepada anak Adam. Anak Adam ni kedudukannya macam mana di sisi Tuhan. Paragraf yang ke-6 ayat 71 hingga 77, berita gembira tentang kegagalan perancangan mengusir Nabi dari bumi Mekah. Paragraf 7 ayat 78 hingga 82, berita gembira tentang terhapus kebatilan hasil perhubungan dengan Allah. Paragraf yang ke-8 ayat 83 hingga 100, menuntut mukjizat hissi, mukjizat yang zahir. Setelah adanya mukjizat Al-Quran yang hidup adalah salah. Tak perlu lagi nak minta itu ini sebagai mukjizat. Quran itu adalah sebesar-besar mukjizat. Paragraf yang ke-9 ayat 101 hingga 104, sikap pemimpin kafir Quraisy dan Fir'aun sama dari segi berusaha mengusir pihak lawannya atau menghapuskan sampai ke akar umbi pihak lawannya. Paragraf yang ke-10 ayat 105 hingga 111,
arahan supaya menjaga hak-hak Quran dan akidah tauhid yang bersih di samping berdoa, bertahmid dan bertahlil. Kemudian kita tengok zaman turunnya muka surat 151. 151. Sabar, Umar pula baca. Umar baca. Zaman diturunkan. Nama kedua bagi surah Bani Israel ialah surah Al-Isra. Maksud Isra ialah perjalanan di waktu malam yang telah berlaku bermula Kaabah hingga ke Baitul Maqdis, kemudian pulang dari sana ke Kaabah kembali. Surah ini besar kemungkinan diturunkan ketika berlaku Isra dan Mi'raj kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun ke-12 kenabian, setahun sebelum berlakunya hijrah ke Madinah. Ketika itu, pemimpin-pemimpin Quraisy telah pun membuat pakatan jahat untuk menghalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pengikut-pengikutnya dari Mekah atau membunuh mereka. Dalam perjalanan pada waktu malam untuk Mi'raj, yakni naik ke langit itu, Jibril alaihissalam telah menunjukkan juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Madinah Al-Munawwarah, yang mana isyarat kepada hijrah ke sana terdapat di dalam ayat ke-80 surah ini. Mengikut pendapat yang sahih, peristiwa Mi'raj telah berlaku pada bulan Rajab tahun ke-12 kenabian. Kelebihan surah Bani Israel. Aisyah berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yanamu ala firashihi hatta yaqra'a Bani Israel waz-Zumar." Bermaksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak tidur di atas tilamnya sebelum membaca surah Bani Israel dan surah Az-Zumar. Hadis riwayat Sunan Tirmizi, Kitab Fadail Quran, hadis nombor 2920. Imam Tirmizi menghukumkan hadis ini hasan gharib. Perkaitan surah Bani Israel dengan surah sebelum dan selepasnya. 1. Di dalam surah An-Nahl sudah pun diramalkan akan berlaku hijrah ke Madinah dan disebut juga kelebihannya pada ayat 41 dan 110. Di dalam surah Bani Israel pula siap diajarkan doa untuk berhijrah dengan jelas pada ayat 80 dan 81. 2. Di dalam surah Bani Israel ini diberikan berita gembira akan tertegaknya sebuah negara Islam setelah berhijrah ke Madinah. Prinsip-prinsip asas negara Islam juga dikemukakan. 10 perintah yang diberikan untuk Bani Israel di dalam Taurat juga diberikan untuk umat terakhir sebagai persiapan mereka membina sebuah masyarakat Islam dan juga sebuah negara Islam. 3. Di dalam surah Al-Kahfi dinyatakan bahawa salah satu tujuan Al-Quran diturunkan ialah untuk mengingatkan ahli kitab tentang kesalahan mereka yang mengatakan Allah mempunyai anak. Surah Al-Kahfi ayat 4. Di dalam surah Bani Israel dibentangkan ringkasan sejarah jatuh bangun Bani Israel. Beberapa kata kunci dan tema utama surah. 1. Di dalam surah Bani Israel, selain dinyatakan keistimewaan dan keutamaan Al-Quran, dinyatakan juga sikap orang-orang musyrikin terhadapnya. A. Quran menunjukkan jalan yang lurus. Ayat 9. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. B. Untuk mengingatkan dan menasihati manusia, Al-Quran menggunakan kaedah tasrif. Walaupun begitu, orang-orang kafir semakin liar daripada Al-Quran. Ayat 41. Walaqad sarrafna fi hadzal Qur'an yadhakkaru wa ma yaziduhum illa nufura. C. Menggunakan kaedah tasrif, Al-Quran telah mengemukakan banyak sekali hakikat dengan penuh kebijaksanaan untuk menyempurnakan hujah terhadap manusia. Maksud tasrif ialah menggunakan pelbagai gaya bahasa dan ragam bahasa dalam mengemukakan sesuatu perkara. Walaupun begitu, kebanyakan manusia tetap dengan pendirian mereka menolaknya. Ayat 89. Walaqad sarrafna lin-nasi fi hadzal Qur'ani min kulli mathalin fa aba aktsarun nasi illa kufura. D. Al-Quran ibarat serampang dua mata. Sebagaimana ia menjadi penawar dan rahmat kepada orang-orang mukmin, ia juga menjadi sebab kepada orang-orang zalim bertambah rugi. Ayat 82. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Quran dapat menjadi pembimbing kepada orang-orang yang percaya akan adanya hari akhirat. Kepada orang-orang yang mengingkari hari akhirat, ia menjadi dinding yang menghalang mereka daripada mendapat petunjuk. Ayat 45. وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا. F.
Para malaikat hadir untuk menyaksikan bacaan Al-Quran dalam sembahyang subuh. Ayat 78. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil layli wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana mashhuda. G. Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah SAW secara beransur-ansur dari Lauh Mahfuz selama 23 tahun. Ia diturunkan dengan penuh penghormatan dan penjagaan yang rapi. Penurunan secara beransur-ansur itu dapat dimanfaatkan oleh para sahabat yang menerima Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Ayat 106. Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila. Apabila Al-Quran menyebutkan Tuhan yang Esa, orang-orang musyrikin terus berpaling belakang melarikan diri. Ayat 46. وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَى أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا. Orang-orang musyrikin Mekah memperolok-olokkan orang-orang musyrikin Mekah memperolok-olokkan peristiwa Mi'raj yang dialami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka juga mentertawakan kenyataan Al-Quran bahawa di dalam neraka juga ada pokok zakum. Allah telah mengancam orang-orang kafir Quraisy bahawa mereka akan hilang kelayakan menjaga Kaabah dan mereka juga akan dimasukkan ke dalam neraka kerana sikap buruk mereka itu. Tetapi kedegilan dan sikap keras kepala mereka terus juga menjadi jadi. Ayat 60. وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا. Jadi asy-syajaratul mal'unata fil Quran itu maksudnya ialah syajaratuz zaqum. Di dalam ayat yang lain Allah SWT berfirman, inna syajarataz zaqumi ta'amul athim. Sebelum ni kita dah bertemu dah. Jadi orang kafir ni kalau benda-benda yang dia rasa boleh digunakan sebagai bahan tertawa mereka, dia akan kemukakan benda itulah untuk mengkritik dan mempertikaikan Al-Quran. Apa dia kata dalam Al-Quran sebut ada dalam neraka tu dia kata api. Lepas tu ada pokok pula. Pokok nak hidup macam mana dalam api? Pokok nak hidup macam mana di dalam api? Itu yang dia persoalkan. Benda-benda begitulah. Sedangkan Allah Maha Kuasa untuk buat segala-galanya. Untuk buat segala-galanya. Bukan semua pokok yang sesuai yang ada dalam neraka tu yang disebut tu pokok yang sesuai dengannya lah. Seperti setengah-setengah pokok yang tak ada di tempat lain, tapi di padang pasir kalau tanaman lain tak boleh hidup, ia boleh hidup. Begitulah maknanya. Sepatutnya kita fikir lepas tu macam mana jadi makanan pula api tu. Benda-benda begitu. Padahalnya Allah SWT buat beberapa jenis burung di dalam dunia ni, dia boleh makan bara api tu. Dia makan. Jadi itu kalau dalam dunia Allah SWT sudah tunjuk dah. Kalau dalam neraka memang makanan dia, ahli neraka tu memang boleh lah. Walaupun burung tu tidak menyeksakan dia, tapi ahli neraka tu menyeksakan dia bila makan pokok zakum itu. Pokok zakum tu mana mencairkan. Bila makan tu cair habis dalam perut-perut ni, dalam hancur je. Jadi menggelegak perut. Itulah. Wa ma ja'alna ar-ru'ya allati araynaka illa fitnatan lin-nas. Ru'ya di sini bukan makna mimpi. Ru'ya di sini dengan makna apa yang dilihat, disaksikan oleh Nabi pada malam Isra Mi'raj itu. Itu menjadi ujian pula kepada manusia. Setiap yang berlaku pada Nabi itu, yang pelik-pelik tu, mereka jadikan bahan tertawa pula. Mana boleh begini-begini. Manusia ni pergi naik ke langit. Dalam masa sekejap saja boleh sampai kepada Baitul Maqdis. Dia berasa pelik benda tu. Padahalnya, hari ni kita tengok tak ada perkara yang pelik pun. Dalam masa yang sekejap saja. Orang pergi ke Mekah, orang pergi ke Jepun, orang pergi ke mana-mana pun. Itu alat yang dibuat oleh manusia, kemudahan yang disediakan oleh manusia. Kalau Allah, tak boleh nak banding lah. Tak boleh nak banding. Itu. Jadi ada saja orang kafir ni,
Walaupun dalam Quran tersebut macam mana-mana pun ada saja dia tu takwilan dia, sebab untuk dia menolak tu alasan-alasan dia, alasan-alasan yang cetek. Padahal kepada orang yang beriman itu tak menimbulkan masalah pun, kita terima sajalah. Kalau kita tak tahu pun apa-apa alasannya, terima sajalah. Dan Tuhan kata ada di dalam neraka tu pokok. Jadi kita terima sajalah. Kalau kita tahu lagi selesa lah, lagi senang hati kita. Sebab apa? Sebab dalam dunia ni pun Allah SWT boleh buat gitu. Teruskan Cik. J. Al-Quran mencabar jika sekalian manusia dan sekalian jin saling bekerjasama untuk menulis kalam seperti Al-Quran ini, nescaya mereka tidak akan mampu melakukannya, kerana kalam Khaliq sama sekali tidak akan sama dengan kalam makhluk. Ayat 88. قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. 2. Satu lafaz khusus telah digunakan sebanyak 3 kali di dalam surah Bani Israel, iaitu lafaz istifzaz. Perkataan istifzaz ini hanya terdapat di dalam surah ini sahaja. Ia pada asalnya bererti mencabut sesuatu dengan akar umbinya sekali. A. Allah telah mencabar iblis untuk mencuba nasibnya menyeru manusia supaya tidak taat kepada Allah dengan menggunakan segala daya upayanya, termasuk menggunakan pasukan berkuda dan pejalan kakinya. Ia juga dicabar supaya berkongsi dengan manusia dalam harta benda dan anak pinak. Mereka juga dicabar supaya berusaha memerangkap manusia dengan tipu daya dan janji-janji palsunya. Tetapi Allah telah pun mengatakan iblis tidak akan mampu memperdaya hamba-hambanya yang sejati. Ayat 64. Maknanya perkataan itu juga diguna. Cuba tengok, baca. وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا. Maknanya ni antara perkara penting yang kita kena ingat, selalu ingat. Kalau perkataan itu ada dalam surah tu saja, di tempat lain tak ada, itu menarik perhatian itu. Maknanya tindakan orang kafir Quraisy nak menghapuskan etnik ataupun orang-orang Islam tu semua sekali daripada muka bumi itu sama seperti perbuatan tindakan syaitan. Itu ikutan. Dan selepas tu Fir'aun 3 kali itu. Teruskan. B. Fir'aun adalah seorang diktator dan pemerintah yang zalim. Dia mahu membantu Bani Israel dari bumi Mesir. Apa yang terjadi akhirnya ialah dia dengan bala tenteranya lah yang tenggelam dalam laut. Ayat 103. فَأَرَادَ أَنْ يَسْتَفِزَّهُمْ مِنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ جَمِيعًا. C. Orang-orang kafir Quraisy juga telah bertindak seperti Fir'aun untuk membantu Rasulullah dan pengikut-pengikutnya dari bumi Mekah. Lalu mereka diperingatkan bahawa jika itulah maksud mereka, maka mereka juga tidak akan dapat bertahan lama. Ayat 76. وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا. 3. Kesalahan-kesalahan. Jadi kita kena ingat semua ni kan, turun ni sebelum berlaku lagi Fatih Makkah, orang kafir itu jatuh, hilang kuasa, Allah SWT sudah sebut nama. Kalau itulah rancangan mereka, kalau itulah kehendak mereka yang nak menghapuskan terus orang Islam semua sekali, bermakna tak lama dah. Kalau dah sampai peringkat tu, tak lama dah. Maknanya macam kita kata bila menggelegak kuat kan, nasi tu tak lama dah tu nak masak gitu. Kalau kita gelegak lagi lama sikit. Ni kalau dah sampai peringkat ni tak lama. Memang tak lama lah. Tapi tak lama pun berapa banyak perang dulu kan? Perang Badar tahun kedua, perang Uhud tahun ketiga, perang Khandaq tahun keempat. Dengan kafir Quraisy ni setakat perang Khandaq saja, atau perang Ahzab, nama lainnya perang Ahzab. Lepas tu yang adanya Bani Quraizah apa semua tu dengan Yahudi. Dengan Yahudi ataupun dengan kumpulan-kumpulan lain. Dengan orang kafir Quraisy setakat tu je mereka mampunya. Tapi lama jugalah. Maknanya apa yang berlaku dalam hidup kita ni kan, kalau yang Tuhan janji tidak semestinya berlaku dalam masa sehari dua, tidak. Ni kalau macam ni sebelum hijrah ke Madinah. Ni ayat ni turun.
tahun ke-8. Maknanya dah 10 tahun juga. Alif Lam Mim ghulibatir Rum fi adnal ard wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Itu pun fi bid'i sini. Lama juga maksudnya. Begitu juga kalau kita kata yang lain-lain pun kita kata Nabi sebelum pada ni kita dah bertemu dah ayat Nabi Yusuf mimpi. Yang menjadi kenyataannya berapa puluh tahun kemudian. Tapi benda tu akan berlaku. Ke mana-mana akan berlaku. Teruskan yang ketiga. Ketiga, kesalahan-kesalahan dan jenayah-jenayah yang dilakukan oleh Bani Israel dan seruan Islam untuk mereka. A. Untuk memimpin Bani Israel, Allah telah menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa. Antara kandungan Taurat ialah mereka dilarang daripada mengambil selain Allah sebagai pelindung. Ayat 2. وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا. Sebab itu surah ini dipanggil juga surah Bani Israel. Sebab ada sebut ni lah. Sebab dipanggil surah Isra, Subhanalladzi asra tu. Daripada situ. Nak ambil nama. Teruskan. B. Dikatakan kepada Bani Israel bahawa mereka akan melakukan kerosakan di bumi dan menampakkan kebesaran serta kesombongan mereka sebanyak 2 kali. Ayat 4. وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا. C. Bani Israel benar-benar tahu bahawa Fir'aun telah menuduh Musa sebagai orang yang terkena sihir, padahal Musa telah mengemukakan 9 mukjizat kepadanya. Ayat 101. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى 9 آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَى مَسْحُورًا. Tuduhan yang sama kemudiannya dilemparkan oleh orang-orang kafir Quraisy kepada Rasulullah. Mereka juga mengatakan Rasulullah seorang yang terkena sihir. Ayat 47. نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. D. Dikatakan juga kepada Bani Israel apabila tiba masa janji hari akhirat, Allah akan mengumpulkan semua mereka. Ayat 104. وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا. 4. Di dalam surah Bani Israel dinyatakan kehairanan orang-orang musyrikin tentang kemungkinan adanya hari akhirat dan adanya hari pembalasan. A. Orang-orang yang tidak percaya kepada hari akhirat menyatakan keheranan bahawa adakah setelah kita menjadi tulang-tulang yang reput dan sudah hancur, kita akan dikembalikan pula. Ayat 49. وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا. B. Orang-orang yang tidak percaya kepada hari akhirat akan dimasukkan ke dalam neraka dalam keadaan menyongsang. Ayat 98. ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا. 5. Di dalam surah Bani Israel juga digunakan perkataan wakil sebagai sifat Tuhan. Beberapa kali perkataan wakil digunakan sebagai sifat Tuhan di dalam surah ini. Ia bererti pelindung, pembela dan yang dipercayai penuh dan diserahkan segala urusan kepadanya. Allah SWT juga yang mempunyai kudrat yakni kuasa, dan iradat yakni kehendak yang sempurna. Kuasa dan kehendak seperti itu tidak ada pada mana-mana makhluk. Kerana itu dia sahaja yang sepatutnya dipercayai. Rahmat dan azab berada di tangannya. Dialah yang dapat menyelamatkan manusia ketika bencana yang tidak terduga menimpa. A. Allah SWT telah mengatakan dengan jelas kepada Iblis bahawa kamu tidak akan dapat mempengaruhi hamba-hambaku yang istimewa. Kuasa Allah meliputi segala sesuatu. Dialah yang layak dijadikan sebagai wakil. Perlindungan dan penjagaannya sahaja sudah mencukupi. Ayat 65. وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا. B. Di dalam Taurat telah pun dinyatakan kepada Bani Israel bahawa mereka tidak harus menjadikan orang lain selain Allah sebagai wakil, yakni pelindung
dan pembela yang berkuasa penuh. Ayat 2. Alla tattakhidhu min duni wakila. Allah Subhanahu Wa Taala mengancam manusia bahawa dalam keadaan mereka ditimpa azab yang tidak diduga, mereka tidak akan menemui satu pun wakil selainnya. Ayat 68. Thumma la tajidu lakum wakila. Dikatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bukan wakil untuk orang-orang musyrikin Mekah. Beliau tidak mempunyai kuasa untuk menyeksa dan memberi pahala kepada sesiapa pun. Allah juga yang berkuasa mengasihani atau menyeksa manusia. Ayat 54. Wa ma arsalnaka alaihim wakila. Dikatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa jika Allah mengkehendaki, nescaya dia boleh merampas kembali apa yang telah diturunkan kepadamu. Dalam keadaan itu Rasulullah tidak akan dapat mencari sesiapa pun sebagai wakil dan pembelanya untuk menghadapi Allah. Ayat 86. Thumma la tajidu laka bihi alaina wakila. Habis itu.